وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai masjid, para asatizah, para alim ulama, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya, terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas inayah, keizinan, limpah rahmat, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, pelbagai nikmat yang Allah beri kesempatan kepada kita, yang Allah beri ruang kepada kita. Maka pada ketika ini kita masih lagi berada, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama-sama sebentar tadi mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan sekali lagi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam halaqah ilmu, berada di dalam majlis ilmu. Antaranya juga bila mana nak membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pembuktian itu mestilah dilakukan dengan perbuatan, ataupun dengan erti kata yang lain, pembuktian keimanan itu mestilah dilaksanakan dengan amal soleh. Kan tuan-tuan hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, melangkah kaki masuk dalam masjid ni bukan buat perkara yang rasa macam untuk mengisi masa lapang sahaja, tidak. Tetapi ini adalah amal soleh yang merupakan pembuktian tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok di dalam Al-Quran, banyak sekali Allah gandingkan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu apabila adanya kalimah keimanan, Allah gandingkan dengan amal soleh. Kan? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Kalau kita boleh pilih dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Dalam manusia yang rugi itu, yang tidak rugi, yang beruntung kecualinya, kata Allah Ta'ala, mereka-mereka yang beriman dan juga melakukan amal soleh. Kan? Jadi nak buktikan keimanan kita itu dengan melaksanakan amal soleh. Jadi kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, duduk solat berjemaah, zikir, baca doa, baca Quran, duduk dalam majlis ilmu. Dan inilah amal soleh yang kita buat. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal soleh kita ini sebagai bekalan yang besar, bekalan yang hebat untuk kita bawa bertemu Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, insya-Allah. Baik, hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad, adab semata-mata, yang dikarang oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kan?
Yang mana hari ini kita masuk hadis yang ke-17. Ya, hadis yang ke-17 bawah bab tajuk yang ke-8. Kalau tuan-tuan yang beli kitab hari itu, insya-Allah malam ni kita masuk pada muka surat yang ke-15. Ya, dalam buku kita tu muka surat yang ke-15. Hadis yang ke-17 dalam bab yang ke-8. Macam Ustaz cerita pada awal hari itu, hadis berkaitan dengan buat baik kepada mak ayah ataupun adab kepada ibu bapa ni panjang. Ya, diperbahagikan pula kepada bab-bab yang kecil. Hari ini kita masuk kepada bab yang ke-8. Bab yang ke-8 ini bab la'anallahu man la'ana walidayh. Bab pada menyatakan Allah melaknat seseorang yang melaknat ibu bapanya. Kan? Allah melaknat seseorang yang melaknat kedua ibu bapanya. Ada ke orang laknat mak ayah dia ni? Bila mana Nabi SAW meletakkan satu-satu hadis tu, maksudnya perkara itu pernah berlaku. Ya, pernah berlaku dan akan berlaku. Sebab hadis ini merupakan panduan. Kan, panduan kepada kita. Al-Quran juga merupakan panduan kepada kita untuk kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berpegang kepada dua ni, Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik. Dalam bab yang ke-8 ni, maka hadis yang pertama dalam bab yang ke-8 ialah hadis yang ke-17. Okey, permulaan hadis 17 ni sekali lagi dalam kurungan diletakkan hadis marfu'. Sekali lagi Ustaz bagi penjelasan. Mungkin ada sebelum ni yang tak hadir. Sewaktu penjelasan kita cerita tentang kenapa ada dalam kurungan tu diletakkan hadis marfu'. Dan ada juga diletakkan hadis mauquf. Ya. Antaranya, kalau kita nak faham bila mana diletakkan hadis marfu', maksudnya hadis itu diterangkan secara jelas tentang Nabi SAW. Maknanya dalam matan hadis tu diceritakan adanya Nabi SAW. Maknanya qala Nabi, daripada Nabi, kan? Direct secara jelas. Disandarkan direct kepada Nabi SAW. Adapun hadis mauquf, kadang-kadang nanti kita akan jumpa juga hadis mauquf. Sebelum ni kita tengok pada muka surat yang ke-12. Pada hadis yang ke-14. Dalam kurungan tu diletakkan hadis mauquf. Bila mana hadis mauquf ni, maksud dia dalam hadis tu disandarkan kepada sahabat Nabi SAW. Maknanya dalam cerita-cerita hadis kalau kita baca maknanya, tak ada pun dari segi terjemahannya, tak ada pun diceritakan adanya Nabi SAW di situ. Ya, disandarkan kepada sahabat. Tetapi hakikatnya ianya datang daripada Nabi SAW. Itu jenis-jenis hadis, ya, mauquf, marfu'. Dan yang kita duk tahu selama ni, yang kita duk kata tu hadis sahih, tu hadis dhaif, tu hadis hasan, yang tu taraf hadis. Ya, maknanya ada satu-satu hadis tu boleh jadi ianya sahih. Tak kiralah hadis tu marfu' ke mauquf ke, dia boleh jadi sahih, boleh jadi hasan, boleh jadi dhaif. Tu taraf hadis tu sendiri. Bila mana dikaji dari segi sanad dan sebagainya. InsyaAllah kita boleh faham sikit-sikit insyaAllah. Baik. Hadis yang ke-17. Haddatsana Amru ibn Marzuq. Qala akhbarana Syu'bah 'anil Qasim ibni Abi Bazzah. An Abi Tufail qala su'ila Ali. Hal khassakumun Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai' lam yakhussu bihin nas kaffah? قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في كراب سيفي ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله
la'anallahu man saraqa manaral ard, la'anallahu man la'ana walidayh, la'anallahu man awa muhditha. Daripada Sayyidina Abu Tufail, dia berkata, suatu ketika Ali bin Abi Talib ditanya. Sayyidina Ali bin Abi Talib ni adalah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak kaitan Ali bin Abi Talib dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang lain juga antara sahabat yang dijamin 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Sayyidina Ali ini merupakan khalifah yang keempat selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Suatu ketika Ali bin Abi Talib ni ditanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang tidak dikhususkan dengannya akan manusia seluruhnya? Kalau kita baca terjemahan agak-agak boleh faham tak? Keliru juga kan? Dia kata sini, apakah Nabi telah mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang tidak dikhususkan dengannya akan manusia seluruhnya? Kalau kita nak faham tuan-tuan, senang nak faham lah. Maksudnya seolah-olah orang ni duk tanya kepada Ali, wahai Ali, ada tak Nabi cerita dekat kamu suatu benda yang penting ni yang orang lain Nabi tak cerita pun? Gitulah maksud dia kan. Seolah-olah nak ceritanya, wahai Ali, ada tak satu benda, satu rahsia, suatu wasiat, suatu perkara yang Nabi hanya cerita dekat kamu je, dekat orang lain Nabi tak cerita pun? Lalu apa jawab Ali? Beliau telah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu yang tidak dikhususkan dengannya akan manusia, melainkan apa yang ada pada sarung pedangku ini. Ya, kata Ali, Nabi tak cerita pun dekat aku. Maknanya Nabi cerita semua dekat aku ni, apa juga yang Nabi cerita dekat kamu, melainkan satu benda ni je. Satu benda ni dekat mana? Suatu benda ni aku letak dekat sarung pedang aku ni. Ya, apa yang ada pada sarung pedangku ini. Maknanya Sayyidina Ali ni ditulis satu lembaran, suatu benda yang khusus, dan dia letak di bawah sarung pedang dia tu. Kemudian beliau mengeluarkan satu lembaran yang termaktub padanya. Kan? Sayyidina Ali pun ambil keluarkan kertas tu, satu lembaran tu, wallahu alam lah kertas dan sebagainya, suatu lembaran yang dia tulis tu, suatu benda yang hanya Nabi cerita dekat dia. Dia pun buat keluar benda tu. Dan ini juga bermakna tuan-tuan, bermakna penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni telah bermula pada zaman sahabat. Kan? Ada juga orang kata zaman sahabat ni tak ada pun penulisan hadis, kan? Tak ada pun penulisan hadis. Sebenarnya ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang menulis hadis, dan ada juga keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang pun menulis hadis. Kenapa boleh jadi sedemikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang hebat, dikurniakan kehebatan, kecerdasan, kan, kecerdikan fatanah yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang ada hadis yang Nabi suruh tulis, ada hadis yang Nabi larang suruh tulis. Antaranya sebab kerana waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sendiri tahu bagaimana keadaan orang semasa sewaktu baginda mengeluarkan satu-satu hadis. Mungkin baginda tahu kalau orang ni bila mana Nabi suruh tulis, takut bercampur aduk dengan ayat Al-Quranul Karim. Dan ada satu ketika kalau Nabi suruh tulis, sebab Nabi kenal orang ni, kalau Nabi suruh tulis, insya-Allah dia tulis betul-betul tentang hadis. Dia boleh bezakan dengan ayat Al-Quranul Karim. Jadi bergantung kepada keadaan dan sebagainya. Jadi ini bukti juga yang merupakan, yang menyatakan bahawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga telah ditulis pada zaman
sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditulis dalam lembaran tu? Yang ditulis dalam lembaran yang dikeluarkan oleh Saidina Ali itu tentang 4 perkara. 4 perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah 4 perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Yang pertamanya, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tuan-tuan tengok sebelum ni pun banyak sekali kita belajar tentang hadis. Kalau larangan daripada Allah Subhanahu wa taala ni, Nabi akan cerita dulu tentang elok diri daripada melakukan kesyirikan. Betul kan? Sebelum ni juga hadis Nabi cerita antara dosa-dosa besar. Yang pertamanya dosa besar mensyirikkan Allah Ta'ala. Begitu juga dalam hadis yang ke-17 ni. Laknat ataupun larangan pertama yang Nabi kata, Allah melaknat siapa yang menyembelih binatang untuk selain Allah Ta'ala. Jadi masih lagi juga dalam bab mensyirikkan Allah Ta'ala. Jadi syirik ni benda yang besar. Benda yang besar yang perlu kita titik beratkan dalam kehidupan kita. Jadi Nabi kata Allah melaknat. Bila mana digunakan kalimah laknat itu, dalam bahasa Arab juga maksud laknat at-tarfu minar rahmah. Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana jauh daripada rahmat, maka itu adalah dosa besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Allah melaknat menyembelih binatang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la'anallahu man sariqa manaral ard. Allah melaknat siapa yang mencuri tanda-tanda persepadanan al-ard. Persepadanan tanah ni. Maksudnya dah ada batas-batas sepadan tanah tu. Tapi kadang-kadang ada orang di antara kita ni sewenang-wenangnya curi bukan hak dia. Dia kata dia pun buatlah bangunan sedangkan di situ bukan tanah dia. Bila mana sedemikian dia telah mengambil hak orang lain. Termasuk juga dalam bab sariqah tadi tu, mencuri. Bila mana mengambil bukan hak dia, mengambil hak orang lain, maka ia juga telah melakukan kezaliman pada orang lain. Dan bila mana Nabi menyatakan Allah melaknat seseorang yang mengambil merampas tanah milik orang lain, dan laknat itu menunjukkan ini juga termasuk dalam bab dosa besar. Jadi jangan sewenang-wenangnya. Hatta kalau pokok kita pun, kalau kita tanam pokok, tiba-tiba pokok kita tu berjuntai masuk kat tanah orang. Dan buah yang masuk tu jatuh dekat tanah orang, maka orang tadi itu berhak untuk ambil buah tu. Kena faham dalam bab pemilikan harta tanah dan sebagainya ni. Itu yang kedua, Allah melaknat mengambil merampas tanah milik orang. Yang ketiga, la'anallahu man la'ana walidai. Yang ketiga ni lah. Sebab itu Imam Bukhari masukkan hadis ni dalam bab yang ke-8, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kerana yang ketiga ni Nabi kata Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Tuan-tuan, ibu ayah, pada hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita tengok larangan ni, Nabi kata Allah melaknat sesiapa yang melaknat kedua ibu bapanya. Bila mana dikatakan laknat kedua ibu bapa itu, ulama membahaskan bahawasanya terbahagi kepada dua maksud laknat itu sendiri. Bila laknat pada kedua ibu bapa ni terbahagi kepada dua. Satunya yang dimaksudkan laknat betul-betul. Maknanya si anak ni maki hamun mak, maki hamun ayah. Berlaku baru-baru ni yang kita duk cerita pada kuliah yang lepas, sampai duk bunuh mak ayah, duk sembelih mak ayah. Bukan kata maki hamun, bukan kata cedera, bunuh mak, sebab dadah dan sebagainya. Jadi laknat yang pertama tu laknat betul-betul. Dan yang kedua, ulama menyatakan yang dimaksudkan dengan laknat tadi itu ialah laknat dengan mengutuk dan maki mak ayah orang lain.
Maksudnya bukan dia maki hamun mak ayah dia, tapi dia maki hamun mak ayah orang lain. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Nabi cerita dekat sahabat, di antara dosa besar yang terbesar apabila seseorang melaknat kedua ibu bapa dia. Lalu sahabat pun tanya, laknat yang macam mana tu ya Rasulullah? Bagaimanakah kamu kata ada orang melaknat kedua ibu bapa dia? Lalu kata Nabi SAW, yasubbur rajul abar rajul. Mereka melaknat ayah dan mak kamu yang mereka melaknat ayah dan mak bukan mak kamu. Kan? Contohlah ada kawan dia tiba-tiba dia duk kata kat kawan dia, mak ayah kamu ni teruk, jahat, bodoh dan sebagainya. Dia maki hamu mak ayah dia. Kenapa jadi demikian tuan-tuan? Bila mana seseorang ni dia maki hamun mak ayah yang bukan mak ayah dia, akibatnya nanti orang tu akan maki hamun mak ayah kita juga. Kan? Jadi sebab itulah juga yang dinyatakan sebagai sadduz zara'i. Bila Nabi kata sedemikian tu, Nabi nak menghalang daripada berlaku laknat seterusnya ke atas orang tua kita, ke atas mak ayah kita. Jadi tak boleh kita sewenang-wenangnya nak melaknat mak ayah orang lain. Mak ayah tak ajar, kadang-kadang terlepas juga daripada mulut kita ni. Jangan. Kan adab dinyatakan dalam hadis ni, dilarang melaknat kedua ibu bapa. Ibu bapa orang lain pun jangan sewenang-wenangnya. Kita cerita, kita laknat, kita maki hamun dan sebagainya. Kan sama jugalah dalam bab tutup aurat. Kenapa disuruh tutup aurat itu, pensyariatan tutup aurat itu? Sebab untuk menghalang perkara-perkara yang lain, untuk berlaku zina dan sebagainya. Jadi dihalang untuk melaknat kedua mak ayah orang lain itu, supaya nak menghalang, supaya mereka itu tidak melaknat mak ayah kita. Kan? Begitulah hakikat ni yang diceritakan dalam laknat yang ketiga ni. Dan yang keempat kata Nabi SAW, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat siapa yang melindungi, membantu orang yang berbuat kerosakan di bumi. Ya, digunakan kalimah muhditha. Jadi maksudkan muhditha itu seseorang yang buat jahat, orang buat jahat, lepas tu kita bantu dia dalam buat kejahatan tu. Tu satu. Yang dimasukkan muhditha juga satu lagi, orang tu buat jahat, kita melindungi kejahatan yang dibuat dia. Sama ada kita membantu dia buat jahat ataupun kita melindungi dia buat jahat, kedua-duanya termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 4 perkara dalam hadis ni yang hendaklah kita elokkan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, Allah melaknat mereka-mereka yang sembelih bukan di atas nama Allah. Yang kedua, Allah melaknat mereka-mereka yang merampas tanah milik orang lain. Yang ketiga, Allah melaknat mereka-mereka yang melaknat kedua ibu bapanya. Dan yang keempat, Allah melaknat seseorang yang melindungi ataupun membantu orang lain buat perbuatan kejahatan, kezaliman, khurafat dan sebagainya. Itu antara perkara-perkara yang boleh kita ambil daripada hadis ni. Baik. Muslimin muslimat, hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi kepada hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 ni bab yang ke-9. Dari bab yang ke-8 tentang laknat tu ada satu hadis je lah. Dan sekarang ni bab yang ke-9, ada hadis yang ke-18, 19, 20. Dalam bab yang ke-9 ni ada 3 hadis, iaitu hadis 18, 19 dan juga 20. Bab yang ke-9, bab yubarru walidaih ma lam yakun maksiyah. Bab pada menyatakan berbakti kepada ibu bapa selama mana bukan pada kemaksiatan. Ya. Hendaklah buat baik kepada mak ayah ni walaupun menyusahkan diri kita. Kan? Kita rasa susah sangat dah dalam perkara yang haruslah. Kan? Perkara yang harus kita rasa susah, kita kena berbakti juga kepada kedua orang tua kita selagi mana perkara itu bukan di dalam kemaksiatan. Baik. Kita pergi kepada hadis yang ke-18. Masih lagi hadis marfu' yang menceritakan tentang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz
قال حدثنا عبد المالك ابن خطاب ابن عبيد الله ابن أبي بكر البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهري ابن حوشب عن أم درداء عن أبي درداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف وإن حلقت وفر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل. Yang agak panjang sikit. Muhammad bin Abdul Aziz. Kalau kita ambil daripada sanad dia tu, Muhammad bin Abdul Aziz. Yang mana Muhammad bin Abdul Aziz ini adalah merupakan guru kepada Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ni dia ambil hadis ni daripada guru dia yang bernama Muhammad bin Abdul Aziz. Mengkhabarkan kepada kami, ia berkata Abdul Malik bin Al-Khattab bin Ubaidullah bin Abi Bakrah Al-Bashri mengkhabarkan kepada kami, aku bertemu dengannya di Ramlah. Ramlah ni satu nama tempat di Palestin. Yang mana ia berkata, Rashid Abu Muhammad mengkhabarkan kepadaku dari Syahru ibnu Haushab dari Ummu Darda an Abi Darda, daripada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tadi diletakkan dalam kurungan hadis marfu'. Sebab diletakkan di situ Sayyidina Abi Darda beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disandarkan direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan aku dengan 9 perkara. Ni panjang pula, diceritakan tentang 9 benda. Tadi cerita Ali ada satu benda rahsia dia letak dalam pedang dia. Sekarang ni Abu Darda pula cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan aku dengan 9 perkara. Apa dia 9 perkara tu? Dalam 9 perkara tu yang pertamanya la tusyrik billahi syai'a. Sekali lagi tuan-tuan, ibu ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abu Darda ni, yang pertama sekali, la tusyrik billahi syai'a. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kan? Dalam hadis ni juga Nabi bagi tahu tentang elok diri kita dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Kan? Jadi kena benda yang betul-betul kena beri perhatian tentang mensyirikkan Allah Ta'ala ni. Banyak sekali dalam bab hadis perkara yang pertama kalau larangan, Nabi akan cerita dulu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan larangan menyekutukan ini diletakkan lagi sifatnya. Maksudnya bila mana letak sifat tu, sifat pada larangan tu, maknanya larangan tu begitu-begitu penting untuk kita elokkan, untuk kita tinggalkan. Dinyatakan di sini, hendaklah kamu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu walaupun dipenggal lehermu atau engkau dibakar. Allahu Akbar. Kan? Jangan mensyirikkan Allah Ta'ala walaupun kamu ni disembelih ataupun kamu ni dibakar. Maknanya dalam bab sampai boleh mengorbankan diri kita sendiri pun, jangan kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam bab ni ada juga rukhsah, kan? Kalau kita belajar berkaitan bila mana orang memaksa dah tak ada cara lain dah, kita dalam keadaan terdesak. Bagaimana kisah Sumayyah, kan? Di mana mereka sekeluarga diberi
tentangan azab yang teruk oleh kafir Quraisy ketika itu, kan, sampai mereka ni tak kisah walau macam mana sekalipun mereka tetap tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Namun sedemikian ada juga rukhsah yang diberikan. Kalaulah nampak teruk sangat kita kena, maka boleh kita menuturkan di perkataan di bibir kita, tetapi bukan pada hati kita. Ya, tu dalam keadaan betul-betul orang kata apa, dah tak ada pilihan lain dah. Kan, kalau kita di Malaysia ni mungkin tak ada lah keadaan sebegitu. Mudah-mudahan tak ada keadaan sebegitu. Kan? Jadi nak ceritanya rukhsah tu bila berlaku bila dah tak ada pilihan lain dah. Sebab apa Nabi kata tadi, syirik ni walaupun kamu dipenggal lehermu, walaupun kamu dibakar. Maknanya teruk sekali berkaitan dengan supaya kita elok daripada terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, kata Nabi SAW, وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا. Janganlah kamu meninggalkan solat dengan sengaja. Tinggal solat dengan sengaja. وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الزِّمَّةِ. Dan kalaulah kamu tinggal solat dengan sengaja, maka jaminan Allah akan lepas daripadanya. Ini suatu metafora ataupun suatu perumpamaan yang Nabi guna dalam lafaz katanya. Nabi kata, kalaulah kamu tinggal solat dengan sengaja, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala akan lepas daripada kamu. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya di hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rahmat kepada kamu. Maksudnya kalau berlawanan daripada rahmat Allah taala, maka dikenakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan meninggalkan solat dengan sengaja. Yang ketiga, wala tashrabannal khamr. Janganlah minum minuman yang keras ataupun arak. Kerana apa? Fa innaha miftahu kulli syarr. Kerana dengan minuman keras itu, ia adalah kunci kepada segala kejahatan, syar, keburukan. Kan memanglah kalau kita tengok pun hari ni orang-orang mabuk dan sebagainya, boleh berlaku masalah kemalangan, boleh mengorbankan nyawa yang tidak berdosa dan sebagainya. Disebabkan arak saja, ia boleh menyebabkan beri kesan kepada akal. Kan manusia ni hebatnya manusia, istimewanya manusia, Allah cipta berbanding makhluk lain kerana Allah beri akal. Dan kalau kita tengok makna akal tu sendiri diambil daripada perkataan iqal ataupun aqala yang bermaksud mengikat. Jadi akal kita ni mengikat diri kita daripada buat perkara sebebas-bebasnya. Seolah-olah ada break. Kan? Kalaulah akal tak ada, maksudnya kita ni sama je dengan haiwan. Balhum adall, bahkan lebih teruk lagi daripada haiwan. Kan? Haiwan tak ada akal mungkin tak beri masalah kepada orang lain. Tapi manusia ni kalau tak ada akal, boleh macam-macam boleh berlaku bahaya, mudarat kepada orang lain dan sebagainya. Dalam maqasid syariah pun diberikan keutamaan. Syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala antaranya juga adalah untuk menjaga akal. Sebab tu dilarang arak, dilarang dadah dan sebagainya kerana akan memberi jejas, memberi kesan kepada akal manusia ni. Jadi jangan terletak dalam perkara-perkara yang boleh mendatangkan diri kita kepada keburukan. Termasuklah dalam bab meletak diri kita untuk mengambil minuman-minuman keras ni. Larangan yang ketiga. Yang keempat, fa innaha miftahu kulli syarr wa ati' walidaik wa in amraka an takhruja min dunyak fakhruj lahumā. Dan taatilah kedua orang tuamu sekalipun mereka menyuruhmu untuk menyerahkan seluruh hartamu, maka serahkanlah hartamu kepada keduanya. Taatlah engkau akan kedua-dua ibu bapamu walaupun dia suruh engkau mengeluarkan, menyerahkan dunia hartamu, maka keluarkanlah bagi kedua-duanya. Kan? Maksudnya dalam bab keadaan kita rasa terdesak sekalipun, rasa payah, rasa susah, dalam bab yang harus, kan, maka hendaklah kita usaha untuk menunaikan permintaan mak ayah kita. Sampai tahap tu diceritakan.
dalam bab susah macam mana sekalipun diri kita ni, tetap kita kena tunaikan permintaan mak ayah kita. Sebab itulah dia letakkan hadis ni dalam bab bakti kepada kedua orang tua yang bukan dalam kemaksiatan. Yang seterusnya, janganlah melawan pemimpin walaupun engkau tahu engkaulah yang benar. Kan? Bab pemimpin ni masalah sikit kan. Dinyatakan di sini Nabi kata janganlah kita ni lawan pemimpin walaupun kita tahu kita ni yang benar. Kadang-kadang pemikiran kita ni tak sampai kepada pemikiran orang-orang yang ke atas tu. Mungkin mereka tu duk tengok dari segi maslahah keseluruhan. Tapi kita ni duk fikir takat diri kita je. Jadi diletakkan di sini Nabi kata janganlah melawan pemimpin walaupun engkau tahu engkaulah yang benar. Selagi mana tidak berlaku kemaksiatan, selagi mana tidak berlaku mereka ni melakukan perkara-perkara yang boleh melanggar agama Allah Subhanahu Wa Taala, selagi itulah kita kena taat kepada pemimpin. Yang seterusnya, jangan lari daripada medan peperangan walaupun engkau binasa dan sahabat-sahabatmu telah lari. Kan? Yang seterusnya Nabi kata dalam medan peperangan juga janganlah kamu jadi pengecut. Kadang-kadang lari daripada medan peperangan ni ada juga keadaannya untuk strategi, lari sekejap nak masuk balik. Kan? Tapi lari sebagai pengecut tu adalah larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, berinfaklah daripada hartamu kepada ahli keluargamu. Kan? Harta kita ada di sini letakkan wa anfiq min taulik. Kan? Nabi guna kalimah taulik tu maksudnya dalam bab rezeki yang kita ada, harta yang kita ada yang banyak tu, maka perluaskanlah, berikanlah kepada ahli keluarga kita. Yang ke-8, hendaklah kita mengangkat tongkat kepada ahlimu dalam mendidik mereka. Nabi guna wala tarfa' asak an ahlik, dan engkau hendaklah jangan engkau mengangkat tongkatmu kepada ahlimu. Maksudnya di sini janganlah kamu ni sampai mendidik ahli keluarga kamu tu sehinggalah mereka boleh menjejaskan kesihatan badan mereka dan sebagainya. Nak rotan memang ada bab rotan tentang anak supaya semayang dan sebagainya, kan? Tetapi janganlah sampai melampaui batas sehingga boleh menyebabkan kecederaan dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang ke-9, ajarkanlah mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesimpulan keseluruhan hadis ni yang nak menceritakan 9 larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam 9 larangan tu, antara yang nak ditonjolkan di sini ialah anjuran untuk kita taat pada kedua ibu bapa kita walaupun kita susah. Kita payah macam mana pun hendaklah kita melaksanakan ketaatan kepada kedua ibu bapa kita. Dan yang terakhir sebenarnya hadis yang ke-19 tu, kalau tuan-tuan tengok ianya sama dengan hadis yang ke-13. Cuma kenapa Imam Bukhari bawa dalam kitab ni? Kerana hadis yang ke-19 tu gurunya berbeza. Hadis 19 Muhammad bin Kasir. Sedangkan hadis yang ke-13 tu gurunya lain. Tuan-tuan boleh rujuk balik. Tapi makna keseluruhan hadis ni adalah sama. Jadi insya-Allah lepas ni kita akan masuk terus kepada hadis yang ke-20. Wallahu taala alam. Saya ingat cukuplah sekadar itu dahulu perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat daripada perkongsian kita ini untuk kita amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Pengajaran dan juga iktibar khususnya kepada diri saya sendiri dan juga umumnya kepada para jemaah sekalian untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita insya-Allah. Jika terdapat kekurangan, kelemahan, saya mohon maaf. Yang terbaik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.